Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid. Jadi kita tengok pula bagaimana cara untuk mengukur jisim. Jadi video yang sebelum ni kita tengok apakah unit piawa yang digunakan untuk jisim. Kita ada kilogram, kan? Kalau masih ingat tadi kita ada kilogram, kita ada miligram, kita ada gram. Okay, jadi bagaimanakah cara untuk kita guna semua unit-unit ni, macam mana untuk kita ukur, jadi macam mana untuk kita timbang. Jadi kita akan belajar dengan video ni. Jadi kita ada kilogram, kita ada gram dan juga kita ada miligram. Jadi bilakah untuk kita gunakan unit-unit ini? Jadi untuk kilogram kita guna untuk apabila kita mengukur benda yang berat. Okay, so kilogram adalah kita ukur benda yang berat. Kalau gram dengan miligram kita ukur untuk benda yang ringan. Okay, so benda ni adalah ikut logik sebab kilogram adalah besar. Okay, kilogram adalah besar. Jadi adalah untuk benda yang berat. Kalau gram dan miligram adalah kecil bacaan dia. Jadi adalah untuk benda yang kecil, benda yang ringan. Okay. Kalau kilogram untuk benda yang besar, so benda yang berat. Kalau miligram and kilogram adalah untuk yang kecil, jadi benda yang ringan. Okey, jadi kalau kilogram, contoh adalah apabila kamu guna neraca penimbang, neraca penimbang atau neraca tuas, kan dekat kedai, dekat pasar adalah untuk contohnya bila kamu beli buah-buah, contoh. Jadi bila kamu pergi pasar buah dengan ibu kamu, nanti ibu kamu akan cakap, okey bagi buah ni, sayur ni 1 kilo contohnya, ataupun 2 ikat, 3 ikat. Lepas bila diorang timbang, barulah kamu boleh tahu benda tu 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Okey, satu lagi. Contohnya, kalau kamu ingin mengukur kamu punya berat badan, jadi kamu pijak dekat satu neraca, okay? Jadi nanti akan ada bacaan lah sini. Berapa bacaan dia bila kamu berdiri dekat bahagian ni dengan kaki kamu. Jadi akan ada bacaan. Contohnya, mungkin berat badan kamu dalam darjah 4, mungkin dalam 40, 30. Jadi itu adalah berat badan. So kamu kena kira dalam kilogram sebab objek tu adalah besar dan objek tu adalah berat. Okay. Kalau yang gram dan miligram adalah untuk bacaan objek yang kecil. So objek yang kecil, kalau benda tu kecil, mestilah benda tu juga adalah ringan. Okay, jadi gram, miligram adalah untuk benda yang ringan dan juga benda yang kecil. Contohnya, kalau kamu tengok sini, kalau kamu ingin mengukur gula-gula, contoh, ataupun susu tin, ataupun ikan bilis. So, ini adalah ikan bilis. Ini contohnya kalau kamu ingin membeli bubuk ataupun ikan kecil, ikan bilis semua tu. Jadi kalau kamu pergi ke pasar ikan, ke pasar, jadi ada yang membeli dalam bentuk gram, ada yang dalam kilo juga, tapi selalunya dalam bentuk gram, miligram, sebab dia adalah objek yang kecil. Jadi contohnya kalau kamu pergi pasar, temankan ibu kamu, and then ibu kamu beli, okay, kadang-kadang dalam bentuk gram, kadang-kadang dalam bentuk miligram. Okay, so untuk benda yang kecil, benda yang ringan, kamu guna dua ni. Untuk yang besar dan berat, kamu guna kilogram. Okey, jadi kalau ni dalam tadi yang ni adalah kamu dekat kedai, kamu dekat pasar. Tapi kalau di dalam makmal, kamu kena guna dua benda ini, iaitu neraca tuas dan juga neraca 3 alun. Kan juga dah ajar tadi. Kamu ada neraca tuas dan juga neraca 3 alun. So selalunya yang digunakan dalam makmal adalah benda ni. Kedua-duanya selalu digunakan, tapi yang kerap digunakan adalah benda ini. Jadi kita akan belajarlah macam mana cara untuk guna. Jadi nanti bila kamu masuk makmal, bila kamu darjah 6 contohnya, ataupun tingkatan, kamu akan diajar secara fizikal
praktikal untuk guna neraca 3 alur. Jadi untuk hari ini kita belajar secara teori sahaja. Okay? Jadi macam mana untuk guna neraca 3 alur? Okay. Neraca 3 alur ataupun neraca neraca 3 alur. Jadi ini yang kamu kena hafal. Okay, neraca tuas dan juga neraca 3 alur. Kadang-kadang mereka akan tanya dalam soalan objektif. Mereka akan tanya, okay, namakan benda, apakah benda ini A, B, C dan D, dan kamu kena bulatkan untuk neraca tuas. Kadang-kadang dia akan tanya A, B, C dan D, apakah nama objek ini ataupun alatan sains ini, kamu kena jawablah neraca 3 alur. Okay, 3 alur sebab benda ni. Okay. Jadi bagaimana kita mengukur jisim dekat dalam makmal guna benda ni ataupun neraca 3 alur. Jadi kita akan tengoklah satu persatu. Okay, jadi yang pertama, ada beberapa langkah untuk menggunakan neraca 3 palang ataupun 3 alur ni. Pertama, kamu kena pastikan, okay, benda ni, neraca 3 alur ataupun neraca 3 palang objek sains ni, kamu kena pastikan semua pengunsur berada pada sengit kosong paling kiri. Jadi dekat bahagian sini, okay, kalau kita zoom in dia mesti berada dekat bahagian kosong. Sebab itulah nama dia 3 palang atau 3 alur. Kenapa? Sebab kalau kamu tengok sini, kamu ada satu, kamu ada 2 dan juga kamu ada 3. Sebab itulah nama dia 3 palang ataupun 3 alur. Jadi bila kamu guna benda ni nanti dekat makmal, kamu kena pastikan semua adalah kosong dekat bahagian ni. Bila tidak ada objek dekat atas, ni, semua ni mesti kosong. Tiga-tiga ni mesti kosong. Okay? Semua kosong dekat bahagian paling kiri. Yang kedua adalah kamu kena pastikan penunjuk aras, okay, pada kedudukan kosong. Okay, dekat bahagian ni. Dekat bahagian ni, saya ni kena kosong tadi. Yang ni pun kamu kena kosong juga. Kalau cikgu zoom in, kamu akan nampaklah macam ni. Dia mesti kosong ataupun hampir dengan kosong. Okay. Jadi, itu adalah cara yang kedua. Dia kena kosong juga dekat bahagian ni. Kenapa kena kosong? Sebab tidak ada barang dekat atas. Tidak ada objek dekat atas. Jadi, yang ketiga adalah langkah yang ketiga adalah kamu letakkan objek yang kamu ingin ukur. Contohnya, macam orang ni, dia gunakan balang berisi duit shilling. Okay? Jadi, bila dia letak, kamu akan nampaklah kamu punya palang ni, dia akan sengit. Okay? Dia akan sengit sebab benda ni, sebab terdapat objek pada bahagian penimbang, bahagian dulang. Okay? Jadi bila orang ni dia letak objek dekat bahagian dulang, ni adalah dulang, okay, dekat dulang, jadi dia akan, yang dekat bahagian ni ataupun bahagian ni, dia akan sengit sedikit. Okay, jadi untuk balance ataupun untuk kasih ratakan, okay, berat, seimbangkan berat, kamu kena tolak benda ni, okay, benda yang ni ke bahagian kanan kamu, ke bahagian kanan. So bila ada barang dekat sini, kamu kena tolak sini, kamu kena tolak benda putih-putih ni ke bahagian kanan. Okay? Ni ke bahagian kanan. Kamu kena ambil yang paling besar. Okay? Kamu kena ambil yang paling besar. Macam tadi kita tengok kita ada besar, paling kecil, kedua besar. So, maksudnya kita ada besar, sederhana dan kecil. Jadi, lepas kamu letakkan barang, kamu kena tarik bahagian yang paling besar ni ke kanan. Okay? Bahagian yang paling besar ni ke kanan apabila sudah ada objek dekat atas dulang kamu. Okay? Kamu kena ke kanan sebab dia ingin balancekan, dia ingin seimbangkan. Okay? Dan kamu kena pastikan kamu punya dekat sini adalah pada kedudukan kosong. Okay, pada kedudukan kosong. Lepas kamu sudah tarik benda ni,
yang paling besar, pengunsur paling besar ke kanan, kamu kena pastikan ni, dekat bahagian ni mesti adalah kosong. Lagi, kalau kamu tarik pengunsur paling besar ni ke kanan, kamu akan perasan benda ni sengit. Okay? Bahagian ni dia akan sengit ke bawah. Okay, dia akan sengit ke kanan. Kenapa? Sebab benda ni adalah berat. Jadi, dia akan sengit ke kanan. Jadi, kamu kena tolak pula yang sederhana. Okay? Yang sederhana, tadi kita ada besar, kita ada sederhana, kita ada kecil. So, besar kamu sudah tarik ke kanan, kamu kena tarik yang sederhana pula ke kanan juga. Okay? Kamu kena tarik yang sederhana ni ke kanan juga. Sederhana ni yang ke kanan juga. So, besar dulu, sederhana. Okay? Dan kamu kena pastikan kamu punya sini adalah kosong. So, mula-mula kamu kena tarik yang besar, lepas tu pastikan kosong, tarik yang sederhana, pastikan kosong lagi balik. Okay? So, dia ulang sampailah kamu betul-betul dapat balance, okay? Dapat seimbang. Sekarang kita akan tolak pula yang kecil. Okay? Kita akan tolak pula yang paling kecil, paling depan, ke kanan juga. Okay? So, bila kamu tarik paling kecil ke kanan juga, kamu kena pastikan kamu punya sini kosong. Okay. Jadi, langkah-langkah dia adalah kamu kena pastikan sini kosong mula-mula, ni adalah kosong juga mula-mula. Dan lepas tu bila kamu letak sesuatu objek, kamu kena tarik dulu yang besar pertama. Dan kamu kena tarik pula yang sederhana kedua. Dan kamu kena tarik yang kecil ketiga. Barulah kamu akan dapat bacaan. Okay, bila semua ni rata, semua ni seimbang, lurus, kamu boleh sudah ambil bacaan. Okay, so dia mulakan dengan besar, sederhana, kecil. Dan bila kamu sudah dapat semua bacaan dia, okay, kamu ada besar, sederhana, kecil. Bila kamu ada bacaan dia seimbang, kamu jumlahkan, kamu hanya perlu tambah. Okay, yang besar adalah 300 dekat sini. Lepas tu, kalau kamu tengok sini yang sederhana, okay, ini adalah yang sederhana, adalah 30. Okay, kalau kamu tengok sini, ini adalah yang besar, okay, 300. Ini adalah yang sederhana, kalau kamu tengok 30. Okay, dan kalau kamu tengok sini, sini adalah kecil. Okay, sini adalah bahagian kecil 3.4 gram. Jadi, kamu hanya perlu tambahkan semua jumlah yang ada. Okay, jadi kamu hanya perlu tambah 300 tambah 30 tambah 3.4. Jawapan dia adalah 33.4 gram. Jadi, kita tolak jisim kepada duit kepada balang shilling ni adalah 33.4 gram. Okay? Jadi, kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. Benda ni adalah hanya kamu seimbangkan sampailah kamu boleh ratakan palang ketiga-tiga palang ni untuk dapatkan bacaan kepada apa objek yang kamu ingin ukur. Okay, jadi seperti biasa, kalau kamu ada apa-apa soalan yang kamu kurang faham, kamu boleh tanya cikgu.